mengenai dengan dia tak sebut apa nama perkara daripada hak dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah taala. Apa ni? Ini masalah nak ambil reti masalah sama ada perkara berlaku tak berlaku, geger tak geger, tak usah caralah untuk nak ambil reti kita. Dan kita reti jadi tak bosan. Ya ada bosan je kita tak reti. Jadi serabut pun kita tak reti juga. Ya dah kita reti dan tak ada bosan, tak ada serabut. Cumanya kalau kita reti tolong bosan ke orang yang tak reti ya. Jadi pula supaya Nabi sampai dia bosan tak habis, dia bosan ke umat. Dia duk bosan ke umat dia. Tu dia deh. Tu dia lah masalah. Sampai tu kita duk selawat, duk minta Tuhan beri selamat ke dia. Allahumma salli wa sallim ya Allah, turunkan rahmat ke atas Nabi kita tu, dan wasallim, beri selamatlah ke Nabi kita. Gak orang buat musyrik, dak Nabi duk tak selamat di mana lagi boleh kita dak minta selamat. Duk tak selamat di mana lagi Nabi? Kita jawab kata, mu tak faham. Bukan tak selamat diri dia. Apa? Dia duk bosan kita ni. Supaya kita orang tua duk sakit, kawan tak ada bosan dah, kawan nak mati tak ada apa dah kawan. Duk bosan kan budak-budak ni lah. Lah anak nak jadi tahulah ada kita tak ada. Hak tu. Jadi bosan juga. Bos hati minta selamat ke Nabi. Bukan Nabi tak selamat ke dia tu, dak je duk bosan ke umat dia, takut punah. Ni sebab tu kita orang mengaji tahu banyak je. Pada duk jadi orang tak ada duk bosan atas diri kita tu. Duk bosannya atas orang tak tahu ni lah, malah mana nak jadi. Tu duk bosan. Lalu itulah kita nak ambil pakat-pakat reti kerana Imam Sayyidina Ali rahimahullah radhiyallahu anhu dia kata kan? Dia kata wan nasu a'da'u ma jahilu. Manusia adalah seteru bagi barang hak dia jahil. Bukan dia jadi seteru dengan orang lah. Dia seteru dengan barang hak dia tak erti. Tu ya. Ialah gitu. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia dia jadi seteru bagi hak dia tak tahu tu. Bila bagi hak dia tak tahu dia jadi seteru, botelah temu ngak Zaid tak tahu juga. Jadi seteru sama-sama tak tahu tu. Gitu. Bukan dia balah dua tu, Zaid yang Muhammad tak ada balah dengan hak dia tak tahu tu. Apa molek tak tahu duk Muhammad, balah dengan Muhammad. Duk di Zaid tak tahu juga, balah dengan Zaid. Benarnya balah betul tak tahu tu. Tapi dia hak tahu je tak apa. Ada masalahnya deh. Tak kala itulah kita nak mendatang mari sikit. Hak ulama tolong proses bagi kita dah deh. Dia tolong bahas cara bagi kita supaya kita orang belakang ni tolong ambil buat pengertian hak dia tolong bahas mari. Jadi satunya kita nak ambil apa ni hak Imam Sayuti rahimahullahu taala, hak dia nakal daripada kitab Tahzibul Asma'i wal Lughah hak Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dia main ambil bubur dalam hak dia. Tu dia. Kalau hak dia ada kitab sendiri, kitab Tahzibul Asma'i wal Lughah dalam kitab juzuk yang 3 hak dia. Buka tengok kita adalah insya-Allah jumpa. Ni kita ambil dari hak Sayuti mari. Dia tolong royak kita tengok. Imam Sayuti rahimahullah taala dia kata qala an-Nawawi, telah berkata oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ni mana orang diiktiraf oleh dunia adalah ahli fiqhnya, ahli hadisnya. Dan itulah bila nak syarah ke hadis selalulah qala an-Nawawi. Waris selalu dah. Hadis ni qala an-Nawawi, muraknya begini. Habis tu dah lapis tu kata agak orang tak kata apa dah. Nak balas lagi, balas dengan bagi kita tak tahu. Yang semua tu dah. Imam Nawawi kata di mana tu? Fi Tahzibil Asma'i wal Lughati, di dalam kitab Tahzibil Asma' wal Lughat. Dia bercara ke nama-nama sahabat, nama orang tu, nama orang ni, dia bercara ke lurah bahasa. Maka dalam kitab tu dia duduk dalam juzuk yang 3. Dia katanya al-bid'atu fi syar'i. Bid'ah pada syarak, dari segi syarak undang-undang agama bila sebut al-bid'ah apa dia?
ialah dia kata ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al bid'ah itu ialah menimbulkan barang. Ihdath pasal kita menimbulkan, memunculkan tu lurah bahasa baru. Nah, bahasa kita laginya mengada-ngadakan, merekah-rekahkan. Boleh tu banyak bahasa kita dah. Mana dulunya tak ada, lepas tu kita merekah-rekahkan. Dulunya tak ada, lepas tu mengada-ngadakan. Kalau itu takrif dianya ihdatsu ma lam yakun, mengadakan barang, menimbulkan barang yang tidak ada ia fi ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Rasulullah hidup hari itu benda ni tak timbul lagi. Masa Rasulullah ada hari itu benda ni tak timbul lagi. Lepas pada dia meninggal baru timbul benda ni. Timbul jadi menimbulkan oleh orang-orang tertentu. Maka diri menimbulkan bagi hak belum timbul itulah panggilkan bid'ah pada syaraknya. Imam Nawawi menyebut dalam kitab Tahzib dia. Kemudian wahia, lagi tak ada lagi dah. Dan iaitulah munqasimatun, terbahagilah ia ila hasanatin, kepada yang eloknya, yang baiknya, dan wa qabihatin, dan yang kejinya. Menimbul tu baik dua. Ada menimbul perkara yang baiknya, ada menimbul perkara yang kejinya. Dia bagi dia baik dua dah. Maka di sinilah dia panggil al bid'atul hasanah satu dan al bid'atul qabihah. Nah. Kemudian waqala Syekh Izzuddin bin Abdus Salam fil Qawaid, dalam kitab dia nama Al-Qawaid, Ibnu Abdus Salam, dia kata orang ni lebih luas lagi nyoperwa dia. Hak Imam Nawawi ni kata dua. Hak Ibnu Abdus Salam nyoperwa ke dia nya siapa tangan mana? Al bid'atu munqasimatun ila wajibatin. Nyoperwa ke siapa ke wajib. Bid'ah yang wajibah yang panggil kok tu. Wa muharramatin, bid'ah muharramah, hak haram. Wa mandubatin, dan hak yang sunnah. Wa makruhatin, hak yang makruh, yang keji. Wa mubahatin, dan hak yang haram. Qala, berkata Ibnu Abdus Salam lagi. Dia kata nah, dia kata wat tariqu fi zalika, kita nak tahu kata bid'ah ni wajibah ke muharramah ke makruhah ke berapa, dia kata an na'ribal bid'ata, bahawa kita lentarkan, kita ambil benda-benda hak menimbul hak baru ada ni, diletakkan, dibentarkan ala qawaidis syariati, di atas kaedah-kaedah syariat. Dibentar dengan takrif wajib masuk ke dasar dalam mana. Moga tak ada tiada. Takrif wajib, takrif haram, takrif makruh, takrif sunnah, dah gitu kan. Takrif haram. Kita ambil benda hak baru berlaku ni, dibentarkan dengan so mana-mana tu masuk dalam mana. Dia kata itu. Dia kata fa iza dakhalat fi qawaidil ijab, maka apabila termasuk ia perkara al bid'ah tadi dalam kaedah-kaedah ijab, fa hiya wajibatun, masuk dalam perkara tu wajibah. Au fi qawaidit tahrim, kalau dimasuk dalam benda-benda haram, fa huwa muharramatun. Awil nadbi, kalau masuk dalam benda sunat, fa mandubatun. Awil makruhi fa makruhatun. Awil mubahi fa mubahatun. Dia kata betul tengok gitu. Lepas tu wa zakara, kemudian Ibnu Abdus Salam menyebut likulli qismin min hadhil khamsati, dia sebut daripada tiap-tiap satu daripada lima itu amsilatan, dia sebut misal satu persatu. Ila an qala, hingga sampai pergi kepada katanya walil bid'il manduhati, dan setengah daripada misal bagi misal bid'ah yang mandubah amsilatun, beberapa misal. Minha, setengah daripadanya, ihdatsur rubuti, mengadakan ribat. Kita jenis apa kata jenis pondok-pondok. Pondok-pondok, asrama. Itu dia. Dan wal madarisi, madrasah. Karena di masa Nabi tak ada berlaku madrasah. Dia kan guna masjid. Itu dia. Madrasah, katalah sekali lagi terpanggil surah.
surau. Dia maksud dia panggil ihdas. Madaris. Dan wa kullu ihsanin, dan setiap ataupun kulli ihsan, makna ihdas menimbulkan setiap buat baik yang lam yu'had fil asril awwaliyah, tidak didapat pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia panggil masuk dalam kata tu, masuk dalam bid'ah tu al-mandubah. Tu Izzuddin bin Abdus Salam dia bagi kat tu. Kemudian wa minha, dan setengah daripada juga at-tarawih. Tarawih. Semua tarawih bagaimana saya nama tu lah. Tu dia. Dia pergi segi bentang-bentang. Dan wal kalamu fi daqaiqit tasawuf, dan iaitu bercakap dalam ilmu tasawuf halus-halus tu, dicakap dalam bab martabak 7 gapo tah. Maqam syahadah, maqam fana, maqam apa tu, orang bercakap dalam segi ilmu tasawuf dalam-dalam halus-halus. Itu maksud di dalam kata benda tu dia panggil mandubah. Wa fil jadal, maksud dalam seperti ilmu cara munazarah, berbantah-bantah. Nak menimbul lagu mana, nak buat masalah lagu mana, itu dia panggil maksud dalam mandubah, dia kata. Wa minha, dan setengah daripada mandubah juga jam'ul mahafili, iaitu menghimpun ke buat haflah keramaian. Ni sini yang timbul masalah haflah maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, haflah Isra Mi'raj. Tu tiba haflah. Buat haflah ni bahasa kita mengadakan keramaian hari yang bersejarah. Tu dia panggil buat haflah. Supaya budak ada depan tahu ni buat haflah. Tapi haflah kita buat tu bahasa apa? Buat pantah, ambil perempuan gimnastik anggur ni atas tu panggil haflah juga. Tu masuk dalam mandubah weh. Ada kata poh tu dah. Ada kata poh tu. Biar ke dia hak tu kata nak menggalak budak-budak. Biar lagi senyap lagi hak tu. Ada apa nak menggalak budak-budak tu. Tu dia deh. Kok hak tu lah tu. Tu dia. Buat perarakan ni maka sebab bagai-bagai. Ada apa lah hak tu. Tu dah itu. Ya lah hak tu. Tu dia. Mari duk bergaduh hak berselawat ni, hak baca kisah. Haflah ni yang bergaduh sikit. Tu dia masalah. Ni. Tu dia panggil jam'ul mahafil. Maka masalah buat maulidin Nabi masalah haflah. Satu bagi haflah. Sabit tu Imam Sayuti dia buat ta'rif. Dia kata apa dia maulidin Nabi. Imam Sayuti dia letak ta'rif. Dia letak tarikh-nya. Iaitu dia kata apa dia maulidin Nabi. Imam Sayuti kata anna asla yatawal jawabu indi anna asla amalil maulid allazi huwa ijtima'un nasi, berhimpun manusia, wa qira'atu ma tayassara minal Quran, berhimpun di samping membaca sedikit daripada Quran, Fatihah ke qul huwallah ke. Tu dia, dan ayat-ayat wa ila hukum ke ayat kursi dan sebagai tepuak Quran dicampur pula dengan zikir-zikir tahlil la ilaha illallah dan sebagainya. Wa riwayatul akhbaril waridah, dan membaca riwayat. Riwayatkan sejarah mengenai dengan al-waridah yang datang fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada tarikh mulanya Nabi, riwayatkan wa ba'du, lepas pada ni kata Sayyid Ja'far, aku nak kata nak riwayat tentang apa ni, fa aqulu, aku nak kata nak riwayat tentang hak kata fa'azim bihi min 'iqdin ta'allaqat kawakibuhud durriyah. Amboi besarnya, berapa nak lebih besar daripada tali leher jadi cucuk permata-permata. Iqdin, tali kalung, tali leher perempuan jadi cucuk dengan permata-permata kawakibuhud durriyah, sebagai bintang yang bersinaran di langit. Wa kaifa la ambo tak besar gano ga. Was sayyidul akramu,
sallallahu alaihi wasallam wa sallama wasitatuhul muntaqah, sedangkan nabi kita dak cotek di tengah mata hak lebih sekali. Tak lebih kan no. Mata lain tu pun lebih. Pas dia dak cotek di tengah tu pada. Ha cuba bila mari. Muhammad bin Abdullah. Ha tu bila lah dia kata wa ba'du, lepas datang aku nak bila. Fa aqulu huwa Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wa ismuhu Syaibah. Betul. Dak royak amrin nabi minal mabda'. Muhammad anak Abdullah anak Muttalib bila siapa naik padanya pada Ma'ad bin Adnan. Wa Adnan bila raibin, sekat Adnan tak ada syak lah orang bila nasab Nabi sah. Ada pun Adnan bin siapa? Betul tu orang panggil duk syubhat dah. Bila syubhat tu kita senyap sekat tu baiklah. Tapi walau bagaimanapun wa raf'uhu ilal khalil. Nabi titih dia nyesuk pak Nabi Ibrahim. Ila zabih Ismail nisbatuhu wa muntamah. Perkesudahannya naik tali ke Nabi Ismail siapa pada Khalil Ibrahim. Dak ayat muga tu. Tak boleh follow. Tak Allah kan. Alah mana muka follow bukan dia orang baca, bukan follow dia orang buat molok. Tak boleh sungguh, klik saja. Tu pun muncul dia menyambut teh. Kalau tak berita, klik saja. Kaki kita kok gitulah. Tak boleh kau satu. Nah, sahabat itulah. Jadi walaupun kita tak reti nak terjemah seko pun secara ijma' kita reti tak? Reti kata ni duk baca kisah, duk baca riwayat, ialah duk royak tirih pernah. Duk royak keturunan titih Nabi dia panggil. Titih Nabi tu duk royak. Tak boleh follow tak Allah. Duk royak titih Nabi tu. Tu dia. Nah. Lepas pada tu sambunglah sambung. Apakah berdoa sikit? Atirillahumma qabrahul karim. Apa dia weh? Hei Tuhan kalah minyak atar ke atas kuburnya. Bi'arfin syaziyin, dengan bauan yang serupa. Allah, gapo bauan serupa? Min salatin wa taslim, daripada selawat dan salam disupa dengan air baung. Tuailah air baung tuah lah ketak lah atas kubur. Yang ni turunkanlah selawat salam serupa dengan air baung diretak kan. Lepas tu betul lah orang Hawa mula tu timbul dengan air baung kata semati. Dia molek baung pun sedap. Tu dia. Allah amal yang semacam ni seronoknya kata orang tanah. Sahabat tu lah kita buat apa pun nak buat dengan tahu. Baru tak mudah dia terkejut. Kita buat dengan tahu baru dia beligo molek. Baru dia bergapo molek. Ni setengah-setengah kita buat dengan cara laru yang tak tahu ke mana. Buat hubak dia mau nak lari sangat. Aku nak buat besar tahu ni. Gapo dia tak tahulah. Ini tak boleh. Main apa tu. Buat hubak nak lari sangat. Aku nak buat besar lagi. Gapo dia. Besar nak tujuan bergapo. Kita nak kadar kemampuan. Kerana amalan sunat, cuba kita tengok pada bab cara kau sedekah. Nak boleh sunat sedekah kena mafadhulah. Bagi hak lebih daripada nafkah ya wajib. Ala qadar je kita buat. Apa nak buat besar? Apa maksud ida? Ini yang panggil timbul nafsu di atas nafsu. Nafsu di atas nafsu. Sebab inilah kita takut wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu. Setiap mereka yang beramal dengan tak ada ilmu takut nak jadi amaluhu mardudatun. Kalau buat pun dengan nafsu punya pasal. Sebab tu kita nak yang buat apa-apa ni kena pulai pada innamal a'malu binniyat. Kita reti apa makna maulidin Nabi dan apa tujuan kita buat dan sekadar mana kita perlu dan mampu kita buat. Sekadar tu. Lepas tu sama ada yang nak kata gana buat gana, tak apa kita ada alasan. Bila kita tak ada lagu tu, bila kata gapo kita mari nak marah, nak tahu lah ke mana, nak buat besar lagi. Gapo dia tak tahu nak jadi. Ikut sekali ni. Ini masalah. Bagus juga. Hikmat Tuhan dah menggerak Nabi kita reti dalam hak kita dak buat mari. Tu dia. Baguslah. Kalau itu dia maulidin Nabi, iaitu ibarat daripada ijtima'un nas, berhimpun manusia panggil apa kedua, pakat mari lah kau dah tu. Ada 20 orang lebih kurang. Lepas tu membaca sedikit daripada Quran dan riwayat akhbar, baca riwayat kisah. Dan wama waqa'a fi maulidihi, dan baca pula barang hak kejadian masa beranak Nabi dia belum sikit pada beranak gapo pelik-pelik ia berlaku sampai dia sebut nak Aminah tu dekat anak beranak mimpi ke dia. Tak gitu ya? Apa nama hak jawab kata wasami dulu sikit pada tu apa dia? Apa dah? Wa utiyat ummaha. Wa utiyat ummuhu
fil manami. Itu dia. Wa utiyat ummuhu, dan didatangkan sama ibunya, bondonya Nabi Aminah fil manam, dalam dia tidur ini dalam mimpi dia. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha, dikatakan dalam mimpi, bunyi dia dalam mimpi. Faqila laha innaki, sesungguhnya engkau. Sebab tu kalau dalam berzaji innaka dia kena baik Q jadi innaki, kerana khitab tuju pada Aminah. Faqila innaki qad hamalti. Kalau hamalta tak betul, kena hamalti. Sungguhnya engkau, hei Aminah, sungguhnya engkau telah mengandungkan. Ya, qad hamalti bi sayyidil alamin. Engkau dok kandung dalam perut engkau tu apa dia tu? Pengulu bagi rasul-rasul. Oleh itu wasammihi, meletak nama dia tu. Wasammihi, apa dia? Wasammihi iza wada'tihi dah. Hendak akan letaklah nama dia tu bila kau beranak esok-esok, meletak nama dia tu Muhammadan. Tak nama Muhammad. Masa tu tak ada lagi dalam masyarakat Mekah orang hak nama Muhammad. Tak ada. Itu dia. Meletak nama Muhammad sebab apa? Li'annahu, kerana anakmu hang duk kandung esok ni, esok akan beranak ni, maknanya satuhmadu 'uqbah, lagi dipuji hujung jatuh tu anakmu ni. Kita baca lah deh. Wasammihi iza wada'tihi. Kita pun baca tu sampai pada Muhammadan li'annahu satuhmadu 'uqbah. Lepas tu berdoa pula. Atirillahumma qabrahul karim. Ada tengah qabrahus syarif. Tak apalah, karim syarif makna sama, melia-melia belaka. Tuaikanlah minyak tahir Tuhan ke atas kubur Nabi ni daripada bawai yang serbak, iaitulah selawat dan salam. Tu dia deh. Apa tu bersyair mari nasabun tahsibul ula bihulahu. Allah sedap kalau kita reti. Tak reti tu pun sedap dah, kena baca rengek yang malas je. Tak itu ya. Sedap dah siapa ke orang juru dapur siap ulang nak angin. Tu dia. Cuba tak baca orang tu. Doa-doa klik. Tak ada awak mulut ni kata. Allah. Kalau ada pelawak lebih-lebih lagi lagu, banyak lagu tu juga Allah. Angin malas. Tak makan tak apa ke juru dapur. Tu dia nah. Lepas pada nasi, ada pula dah manis-manis dia. Kau dulu ada lagi ni, gelok-gelok ni. Tu dia. Maka dipanggil lagi mana? Masuk dalam Maulidil Nabi lah kau tu. Dia kata lagi. Lepas pada baca-baca kisah, summa yumaddu, kemudian diakaklah lahum simatun, akaklah makannya ya ala qada yakuluna, pakat-pakat makan sudah juga wayan sarifuna min ghairi ziyadatin ala zalik. Lepas pada tu sudah klik, tak ada gapo lebih pada tu, tak ada dah kata nyari ke menjoget ke gapo, tak ada dah lah. Tu min ghairi ziyadah, daripada tak ada dah lebih-lebih pada tu. Hak ni kata dia kalau lagu tu huwa minal bid'il hasanati, inilah maksud daripada bid'ah yang bagus, allati yusabu 'alaiha, yang diberi pahala atasnya akan sahibuha, orang yang membuat lagu tu diberi pahala ke dia. Sebab apa tu? Lima fihi, kerana barang yang ada pada perbuatan itu min ta'zimi, daripada membesarkan qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa izharil farahi wal istibsyari, dan pula ada orang panggil masalah menzahirkan kesukaan dan keseronokan. Tu dia deh. Habis. Tu Imam Nawawi mari takrif atau Umar Izzuddin, dan Imam Suyuti mentakrifkan buat Maulidin Nabi. Kemudian kita baca lagi sikit lagi. Warawal Baihaqi, telah meriwayat oleh Al-Baihaqi. Al-Baihaqi ada meriwayat bi isnadihi, dengan isnad sanarnya dia kata haddatsana dia ayat gitulah, dengan cara ada sanar dia. Di siapa ke mana? Fi manaqib Syafi'i, dia riwayat dalam kitab manaqib bagi Syafi'i, kitab cara keagungan Imam Syafi'i. Kitab cara keagungan Imam Syafi'i dikarang oleh Al-Baihaqi, maka dia riwayat haddatsana siapa ke Imam Syafi'i. Mana lagi kitab tu? Dia kata anis Syafi'i qala, ini Imam Baihaqi riwayat, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ada kata al-muhdatsatu minal umuri darba. Itu dia. Imam Syafi'i kata al-muhdatsatu minal umur darba. Hak Nabi kata iyyakum wa muhdatsatil umur. Mu kena takut, dan mu kena takutlah barang di mengada-ngadakan. Maka Imam Syafi'i kata perkara yang di mengada-ngadakan itu darban, ada dua bagai, dua macam, dua bahasa. Mana dia? Ahaduhuma, satunya
ma uhditha, barang yang menimbul mengadakan, mimma yukhalifu kitaban, daripada perbuatan hak menyalahi Quran, au sunnatan, menyalahi hadis, au asaran, menyalahikan asar, kata-kata orang salah berapa kata-kata orang sahabat, menyalahi, au ijma'an, ataupun menyalahi ijma' puak-puak mujtahidin, ijma' sahabat-sahabat, barang hak bercanggah dengan hak tu mengadakan bercanggah dengan perkara tersebut, fa hadhil bid'atu ad-dhalalah, maka ini adalah bid'ah yang sesat. Hak kata kullu bid'atin dhalalah dah. Hak kata iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah dah. Tu macam yang tak situ. So lagi wasani yang kedua, muhdatsatil umur juga, ma uhdisa, barang yang mengadakan minal khairi, perkara daripada kebaikan, la khilafa fihi, tidak menyalahi padanya, li wahidin min hadza, dengan Quran tak ada bercanggah, dengan hadis tak ada bercanggah, dengan asar tak ada bercanggah, dengan ijma' tak ada bercanggah, benda baik tapi berlaku belum lepas pada Nabi tak ada dah. Masa Nabi ada tak ada timbul lagi. Benarnya baik. Hadhihi wa hadhihi dia panggil muhdatsatun ghairu mazmumah. Ini dia panggil muhdatsah, di perkara yang mengadakan hak tidak dicela pada syarak. Wa qad qala Umar, ini macam yang kata lagi. Sedangkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri ada mengatakan fi qiyam syahri Ramadan, dia kata ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik perkara bid'ah inilah dia. Yakni annaha, kanaknya bahawasanya bid'ah tu dia panggil muhdatsatul lam takun. Benda jadi mengada hak tidak ada di zaman Nabi saat itu. Habis. Ini orang panggil apa dia ni? Wa iza kanat falaysa fiha raddun lima madha, dan apabila adalah begitu maka tidak ada pada bid'ah ini orang panggil menolak kepada hak telah lalu. Yakni perkara al-bid'ah ada dua bahasa. Tuhan Syafi'i dia dua tu ya. Al-bid'ah ada dua. Perkara yang mengadakan hak tidak bercanggah daripada perkara baik, orang panggil bid'ah ghairu mazmumah, tidak dicela pada syarak. Tuhan kata Imam Syafi'i. Kemudian tak kala habis selesai mari situ. Bila dah situ, kita pulang balik pada masalah hak dia buat lagu saat ni. Apa dia buat maulud saat ni? Takrif dia saat ni. Beripung dengan secara baca Quran tu bercanggah pedak dengan Quran dan hadis. So kita kira. Lepas tu baca riwayat kisah-kisah gitu. Bercanggah pedak. Kita kena kira. Berselawat. Bercanggah pedak. Dia kena kira gitu. Tu dia. Kalau gitu, bila kita kira afrad satu, semua tu tak ada bercanggah dengan Quran dan hadis. Kita tanya selawat tak ada bercanggah. Baca riwayat tak ada bercanggah, kerana nak bacakan hadis mengenai dengan riwayat hidup Nabi ke panggil. Tengok supaya kata dari riwayat tak, wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqa yuhibbuhu Allah taala wa yardah. Maka hak ni hak Tuhan berjanji buat. Dalam hadis ada Nabi kata inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Tu lapar hadisnya. Hak berjanji kata wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqan yuhibbuhu Allah taala wa yarda. Tu maknanya hak dia baca ni hak daripada makna isi kandungan hadis mari. Supaya dalam syair kata taraku sifah falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abi wa ummi. Nabi kata aku mengeluarkan daripada kebaikan, bukan aku dikeluar daripada sifat jahiliyah. Adalah apa hadis kata tu? Nanti dia kata mana dak baca tu apa makna daripada hadis-hadis yang berlaku. Hati pengen baca riwayat. Hak tu tak ada canggah Quran hadis. Lepas pada tu baca bernama. Dan akak jamu yang makan. Tak ada bercanggah masalah dia apa? Berjamu. Hati orang panggil bila kita satu kita kira mari, orang panggil benda ni tidak bercanggah. Mana ada pada asalnya. Hengahnya orang tak panggil maulud kalau tak beri pun buat lagu tu. Kalau berjamu saja klik. Masyarakat kita tak panggil buat maulud. Tak gitu kan? Ni dia penama panggil buat maulud, beri pun baca penama ni baca berjanji selawat baru panggil buat maulud. Kalau tak baca tu tak panggil buat maulud. Artinya ramuan hak tu semua tu lah baru panggil maulud. Hatu orang panggil benda baru berlaku. Bahkan orang hak buat berjanji ni orang ke dia jawab. Nak gitu ya? Yang dia tak alat tu boleh kita faham bahawa supaya kita kata learn ni. Makan ni ikut kedai kita orang tua-tua hak duk kampung tak pandai nak sebut.
Nak akal gapo tuai kedai tanya. Kita nak oyak tak mana nama pelik-pelik. Kena kita tengok diri tu gapo panggil aku tak tahu tu. Gotu so dia oyak gitu, tunjuk lah cumi. Kalau tak tunjuk gitu maka tak nak oyak. Orang derah tak kena akal mari. Payah-payah nah. Ha macam gitu ah. Nak oyak atau pelik. Tapi kalau orang tahu lebih kurang, dia boleh oyak. Ha nak akal gapo? Tom yang so. Lepas tu Pak Kana Pelakin. Ha tu dia. Ha jadi benda-benda lagu ni bolehlah kita kata benda ni tak ada zaman orang tua itu. Nak panggil pun tak pandai kita orang tua mai masuk kedai. Tom yang tak baru kita zaman kita muda ni tak ada biasa dengar lagi perlu tom yang. Hak dak biasa singgih. Rebuh pedah dia kata. Lah ni tom yang gapo dia tom yang? Gi sekali lah ni ibu. Pak kita orang bahasa perhati ni kita nak tengok ni bubuh gapo dia. Cebok tengok. Udang buat 3 ekor. Dak udang ada zaman orang tua lagi. Tom yang tak ada tom yang zaman dulu. Ni pos-pos tu selawat ada, baca kisah ada, jamu ada, tak ada canggah, syarat tak ada canggah. Ramu-ramu tu lah panggil wak molohan ni tak ada ni jamin wak lagu ni. Habis itulah Sayyid Ahmad Alawi dia kata kalau panggil bid'ah bi'tibari ijtima', tapi kalau tibanya afra' tak panggil bid'ah. Arti buat maulidin Nabi yang tak lebih pokok saat ni, orang panggil bid'ah boleh dari segi lughawiyah, pada syarat tak panggil bid'ah. Kalau nak panggil juga bid'ah ghairu mazmumah kerana tidak menyalahi dengan sunnah wa kitaban. Tu pi faham masalah kita. Pas nak buat tak buat tu suku pasal. Nak buat tak buat tu suku pasal. Mi faham masalah. Reti dia masalah. Pas nak buat dak tak boleh buat ni. Tak ada buat ni. Tak buat. Tapi nak ayat kata tu dia bendonya. Tu dia bendo. Nak reti masalah. Faham tak? Jadi makna tom yang boleh panggil bid'ah. Kalau panggil dari 50 tak boleh kata bid'ah kerana ada. Tu dia masalah. Tu dia udah ada, serah ada. Tu dia tiru masa ada berlaku zaman dulu. Tapi ramu buat lagu tu panggil tom yang. Tu bid'ah boleh panggil. Boleh panggil. Pak kana pelakon ikan masin zaman dulu ada sama-sama tapi ni hiri-hiri campur dengan lobak tu pak kana pelakon. Ikan masin tak ada apa-apa. Iam selak tu buat tu berlaku. Buat wasimum batal buat tu. Tak ada bid'ah pun. Tu dia. Tak gitu kan. Turut gilah kedai kita tanya berapa puluh nama tahu habis kedai. Ya habis tu bid'ah belaka tu. Bid'ah dari segi ramuan, dari segi sesa tak ada bid'ah kerana ada belaka buat timu batal buat tu. Tak gitu kan? Pak pi. Tak itu je lah bila tu dia lah. Lagu tu lah nak royak kho-khonya lagu tu lah. Tak reti lagi tu demo dah lah. Kita tuju royak habis. Habis masalah jadi. Hari ni maknanya sekat tu lah dulu insya-Allah. Kita baca semula kalau tanya video.